Kita masuk dalam doa. 我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami berdoa di hadapan-Mu. 我们在天上的父，我们来到你的面前。 Kami memohon pimpinan Tuhan sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan sungguh berbicara bagi 我 kami. 我们恳求你，你带领我们，我们要思想主你的话， Sehingga setiap kami itu boleh mengkondisikan hati kami untuk siap ditaburi firman Tuhan. 让你的话可以成为一个种子一样撒在我们的心里面。 Sehingga firman Tuhan yang seringkali kami itu terima saja, kali ini boleh sungguh-sungguh berbicara bagi setiap kami. 我们不但可以领受住你的话，同时我们可以自省出来， Kan itu layakkan hamba-Mu dengan segala keterbatasan, 将两位软弱的仆人交在你大能手中， baik hamba-Mu yang akan berbicara maupun yang menerjemahkan, Engkau boleh pakai. 讲道的以及翻译的主，求你使用我们。 Sehingga hamba-Mu yang hina ini boleh dipakai untuk Tuhan berseru bagi setiap kami. 因此我们这些不配的这两位不配的仆人可以被主你所使用。 Sehingga kami boleh merenungkan bagaimana menjadi penata layan yang sejati, yang dewasa di hadapan Tuhan. 让我们可以在神的面前，我们领受主你的话，我们也可以自省出来。 Karena itu tiba saatnya bagi setiap kami memberi diri dibentuk oleh Tuhan. 我们把我们自己交在你大手中，求你塑造我们， Berbicaralah kami ingin mendengar suara Tuhan. 求你向我们每一个人说话，我们要聆听你的话。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. 弟兄姐妹平安。 Hari ini tema yang akan kita sama-sama renungkan adalah definisi penata layan yang dewasa. 我们今天要思想的题目就是成熟管家的定义。 Kita akan belajar dari Rasul Paulus di dalam suratnya Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. 我们要从保罗的书信里面，腓立比书第3章，从第7节到第16节。 Bagian ini secara sederhana kita bisa membaginya menjadi dua bagian, yaitu di dalam bagian pertama ayat 7 sampai 11. 这一段的经文可以分成两个部分，就是从第7节到第11节。 Ini yang kita bisa katakan sebagai dasar atau fondasi Paulus itu memberikan definisi tentang penata layan yang dewasa. 这就是保罗在这里说的成熟管家的定义的这个根据。 Lalu disitulah bagian yang kedua ayat 12 sampai 16, lalu komitmennya penata layan yang dewasa itu seperti apa? 而12节到第16节就是讲到我们如何为做在神的面前做一个好的管家。 Karena itu di dalam dua bagian ini saya akan bacakan di dalam bagian ayat 7 sampai 11 dalam bahasa Indonesia. 因此，先用印尼文来念，从第7节念到第11节。 Nanti 12 sampai 16 dibacakan dalam bahasa Mandarin. 12节到第16节用华语来念。 Saya akan mulai terlebih dahulu Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasar kepercayaannya. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 第12节，这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力的追求，或者可以得着基督耶稣做我的。弟兄们，我不是以为已经得着了，我只是一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来的奖赏。第15节，所以我们中间凡是完全人，总要存这样的心。若在什么事上存别样的心，上帝也必以此指示你们。然而我们到了什么地步，就当照着什么地步去行。 Bapak Ibu, di dalam bagian ini Paulus itu segera memulainya setelah dia menjabarkan apa yang menjadi pencapaian dia. 在这一段的经文里面，保罗马上就是在那里讲述他如何得着， Yaitu kebanggaan di mana dia mengatakan dia disunat hari ke-8, dia itu orang Ibrani asli dan lain sebagainya. 他也是有一个可以可夸的之处，就是他说他是真的这个以色列人。
Jadi seolah-olah Paulus itu ingin mengatakan semua pencapaian yang diinginkan orang dia punya. 因此呢，保罗在这里讲述，就是说，人家所说的能够成功的，他本身也有。 Dia bukan hanya orang Ibrani biasa, bahkan dia itu orang yang taat tentang hukum Taurat. 他不但是真正的以色列人，同时呢，他也是遵行律法的。 Orang yang sangat dibanggakan, orang yang punya pencapaian yang mungkin diinginkan oleh banyak orang. 非常让人敬佩的，也是让人向往可以得做的。 Tapi kemudian setelah dia menjabarkan itu semua, sekarang dia beralih untuk memberikan dasar bagaimana kita penata layan yang sejati. 但是当他讲完了这些以后呢，他就马上转移到我们如何能够成为一个成功成熟的这个管家。 Paulus mengatakan apa yang dahulu itu dianggap keuntungan buat dia. 保罗在这里说，他指出先前他以为有益的， Sekarang itu ternyata dipandang rugi karena Kristus. 而如今是当作有损的，是因着认识耶稣基督。 Lalu dia lanjutkan kenapa dianggap rugi, karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari semuanya. 因此在这里在强调说，为什么他感到这个是有损的？因为他想要得着基督为至宝。 Jadi semua kebanggaan hal-hal lahiriah yang dia itu miliki, 因此他外在所拥有的这个，他所拥有这个特权， semua yang dulu itu dia anggap begitu berharga dan keuntungan buat dia. 这一切他以前都以为是非常有用的，也是一个对他有益的。 Setelah berjumpa dengan Kristus, dia melihat ternyata hal ini itu hal yang rugi buat dia. 但是当他遇见基督以后呢，他就感觉到这一切对他来说是有损的。 Ini bagian yang mendasari ketika seseorang itu mengatakan saya penata layan. 这就是成为一个，如果说一个人说他是上帝的管家的话，这是成为一个他的根据。 Bukankah banyak orang itu yang menjadi penata layan dengan logika saya itu tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. 岂不是我们也看到有不少的这个神的管家，他就说到我没有办法推迟上帝的呼召。 Lalu seringkali yang kita dengar adalah hamba Tuhan mengatakan, dulu saya sukses di pekerjaan, tapi sekarang saya tidak bisa lari dan terpaksa menjadi hamba Tuhan. 同时呢，他有时候会说到，这个有一些的传道人，他就说以前我在这个社会上是那么的成功，但是因着上帝的呼召，我不得不成为神的管家。 Di satu pihak dia ingin menunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang memakai dia itu tidak bisa dia tolak. 就一方面，他要强调说，这个上帝的呼召，这个能力，他没有办法去拒绝。 Tapi jelas itu berbeda dengan apa yang diungkapkan Paulus dalam bagian ini. 但是跟这个保罗在这里所说的完全是背道而驰的。 Karena kalau logika kita sebagai penata layan, saya itu dulu berhasil, tapi tidak bisa lari, saya terpaksa dipakai jadi hamba Tuhan. 如果说我们以前在社会上那么的成功，但是因着上帝的呼召，我没有办法去推迟的话， Berarti itu dengan kata lain, dulu itu keuntungan, sekarang saya terpaksa melepaskan keuntungan itu. 那换句话说呢，就是说以前是对他有益的，那现在呢，他不得不要放下这一切。 Paulus mengatakan bukan, bukan seperti itu. 保罗说这不是这样的。 Karena seharusnya kita itu setelah berjumpa dengan Kristus, semua yang adalah keuntungan itu kita dengan rela letakkan karena ini menjadi hina buat kita. 那应该是说，当我们遇见遇见基督的以后呢，我们就心甘情愿的把以前所有的一切放下，因为我们看基督为至宝。 Jadi seharusnya penata layan itu bisa menyadari saya bisa lari dari panggilan Tuhan. 因此，我们这个成为神的管家，他必须醒悟到他可以回避上帝的呼召。 Tuhan bukan pengemis yang membutuhkan saya. 因为我们的神并不是在那里期也需要我们。 Tapi saya tidak mau lari karena ini jauh lebih berharga daripada kehidupan saya yang dulu saya anggap berharga. 但是如果说我没有去推迟上帝的呼召，我没有躲避的话，我就会感觉到现在比以前我的生活更加有意义。 Ini logika yang Paulus itu ungkapkan menjadi dasar penata layan. 这个逻辑呢，在这里保罗把它成为我们成为管家的这个根据。 Yaitu kita mulai melihat semua kebanggaan kita itu sebenarnya adalah hal-hal yang lahiriah. 那当时就让我们可以看到，以前我们认为很好可夸之处呢，这一切都是外在的
这个东西。 Dan setelah kita berjumpa dengan Kristus, kita baru sadar ini adalah hal yang sebenarnya menjebak kita untuk punya pola hidup seperti bangsa lain. 因此，当我们醒悟到这一切的时候，我们就可以想到这一切外在的东西呢，让我们可以别的这个民族一样有一个这个很好的生活。 Dan semua pencapaian ini tidak kekal, akan hilang suatu saat. 那这些好的生活，我们所得到的是我们所拥有的，是不是暂时的？ Karena itu Paulus mengatakan ada satu yang dia sekarang punyai jauh lebih berharga dan dia bersifat kekal. 因此，保罗在这里强调说，有一件他是拥有的，并且这一件是永恒的。 Karena itu dia rela melepaskan semua, karena semua ini jadi terlihat seperti sampah. 因此，他愿意放下这一切，因为他把这一切看成是粪土， Supaya dia bisa memperoleh Kristus dan berada di dalam Kristus. 让他可以得着基督，并且在基督里面。 Ini anugerah yang dia itu terima berdasarkan kepercayaan. 这是他因着相信所领受的极大的恩典。 Ini ciri pertama bagaimana kita itu menjadi penata layan yang dewasa. 这是第一，我们成为这个基督的管家的一个特点， Yaitu kita mengutamakan Kristus. 那就是我们把上帝看为首先的。 Bapak Ibu, jika saya pribadi ditanya apakah saya itu dijadikan hamba Tuhan karena tidak bisa lari. 弟兄姐妹，如果你问我的话，是我可以成为一个神的仆人，是否我是没有办法逃避神的呼召呢？ Jelas bisa lari. Saya masih punya kemampuan mendesain. Saya masih bisa kembali menjadi desainer grafis. 其实，如果我要的话，我完全可以躲避这个呼召，因为我本身还有这个能耐。 Jadi bukan berarti yang dulu itu berharga, lalu saya terpaksa menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. 说以前是那么的我可以感到自豪，那么好，但是呢，因做我上帝的呼召，我被迫没有办法，不得不去顺服神。 Jadi saya bisa lari, saya bisa kembali kepada kehidupan saya yang dulu. 其实我完全可以回到我以前的生活。 Tapi kalau ditanya kenapa tidak lari, saya tidak mau. 但是如果你问我为什么你不逃跑呢？我的回答就是我不愿意这样做。 Karena saya tahu ini yang jauh lebih berharga. Ingin Saya punya kebanggaan dipakai Kristus. 因为我深深的知道这是最重要的，也是最宝贵的，我可以被主所使用。 Saya diberi kebanggaan untuk bisa memperoleh Kristus dan tinggal di dalam Dia. 我因着可以得着基督，我可以活在基督里面而感到自豪。 Masa saya mau balik lagi lepas ini untuk kembali hanya sekedar menjadi desainer grafis? 那我起步不是说我要再回到原来就是绘画的这个工作上来逃避神的这个呼召呢？ Bukan berarti itu profesi yang rendah. 我深深知道那个工作并不是很低等的， Itu profesi yang membanggakan, terutama gajinya. 这个工作呢也是让我感到自豪，就是他的那个佣金方面也是很高的。 Tapi yang saya dapat saat ini tidak ada bisa ditebus dengan gaji berapapun. 但是我现今所得到的没有办法用金钱来衡量， Saya mendapat yang terutama yaitu Kristus itu sendiri. 因为我已经得着了最重要的部分，那就是基督本身。 Saya tidak mau tukar lagi dengan apapun, dirayu dengan gaji berapapun. 那如果说有人给我更多的这个薪水的话，我且不要去选择后来的这个工作。 Karena itu Paulus kemudian lanjutkan di dalam ayat berikutnya. 因此呢，保罗在这里就继续的这个说道， Dia mengatakan kemudian yang dikehendaki dia setelah mendapat Kristus itu cuma dua hal. 其实保罗只有2点，他要做的就是当他得着基督以后。 Yaitu mengenal dia, yang dimaksud adalah mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. 那就是晓得基督，并且认识基督的这个受死与复活。 Dan yang kedua dia katakan dia ingin menjadi serupa Kristus. 第二点就是说，他愿意像基督一样。 Berarti Paulus bukan hanya ingin mengenal pribadi dan memahami karya kebangkitan dan penebusan Kristus itu. 其实保罗不单单是让我们可以认识基督，并且知道他的救赎的大功， Tapi dia melangkah, dia ingin menjadi serupa Kristus.
是我们必须保罗认为他必须要像基督一样。 Dia jelaskan serupa itu di dalam kematiannya agar dia bisa beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 在那里可以效法基督呢，就是在基督里复活。 Berarti ini komitmen Paulus untuk meneladani pola kehidupan dan pelayanan Kristus. 这就是保罗在这里接着说要就是像基督所做的这个工作一样。 Ini yang menjadi dasar orang itu menjadi penata layan yang dewasa. 这就是成为成熟的这个管家的首要的条件。 Bukan dia melihat mengutamakan Kristus karena Kristus lebih bernilai dari segala sesuatu. 不单的基督比所有的一切更为宝贵。 Tapi dia juga melangkah untuk meneladani, meniru, mengimitasi Kristus. 并且呢，他愿意就是效法基督，模式基督的样式。 Kehendak dia adalah dia ingin punya hidup itu yang bisa sesuai dengan pola pelayanan Kristus. 因此，他的生活呢，就像基督一样，就是有基督这个生活的模式。 Ini yang menjadi dasar penata layan itu bisa menjadi penata layan yang dewasa. 让他成为一个，就是把那些东西成为他的这个根基，让他成为一个成熟的管家。 Yaitu mengutamakan Kristus yang berharga lebih daripada segala sesuatu. 那就是首先就是把基督看为最首要的部分， Dan ingin meniru pola pelayanan kehidupan Kristus itu. 并且要模式基督的这个一切的生活的方式。 Baru di situ Paulus kemudian memberikan komitmen dia, bagaimana dia menjadi penata layan tersebut. 接下来呢，保罗就把他说到我们如何回应神的呼召，成为一个成熟的管家。 Pertama-tama dia katakan bukan seolah-olah dia itu sudah sempurna seperti demikian. 首先他说他并不是说已经非常的完美。 Karena itu kata sempurna itu bisa diterjemahkan bukan cuma dewasa, tapi lengkap, komplit, sempurna. 因为完美并不是说我们就是成熟了，但是呢，这个完美就是很完全的了。 Jadi Paulus tahu saya belum sampai ke sana, saya belum sempurna. 因此保罗在这里很清楚的知道，我还没有得以完全。 Berarti dengan kata lain ketika bicara penata layan dewasa, 换句话说，如果说到这个成熟的管家的话， Paulus mengingatkan kedewasaan itu bukan cuman hasil yang kita dapatkan di akhir. 保罗告诉我们，这个并不是我们最后的这个成果。 Tapi kedewasaan itu juga proses yang kita mulai dari sekarang terus menerus sampai akhir. 乃是一种的这个过程，就是从始至终的过程。 Karena itu dalam bahasa Yunani itu akhir punya dua kata. 因此呢，在希腊文里面有两个这个说法。 Kalau kita mengatakan akhir itu ada dua kata, bisa skopos, bisa telos. Itu dua dalam bahasa Yunani. 在这里说的skopos 跟 telos 两个字， Dua-duanya seringkali diterjemahkan akhir, tapi pengertiannya berbeda. 这个两个字呢，就是被翻译成就是重点，但是呢，且有不同的这个意思。 Skopos itu adalah sasaran, target, seperti kalau kita itu memanah. 所谓的 skopos 呢，就是当我们事件的时候，那个八就是那个重点， Hasil akhirnya itu skopos. 是最后的这个结果。 Tapi telos itu bagaimana saya mengarahkan seluruh hidup saya untuk mencapai skopos itu. 但是如果 telos 的话，就是我如何能够尽我尽力的来达到那个重点。 Paulus mengatakan dia mungkin belum sampai ke sana, belum sempurna. Tapi kehidupan dia semua diarahkan ke sana. 保罗说，因为他还没有达到那个完美的地步，因此他尽力的把所有他一生就是着重在那个焦点上。 Jadi kalau saya berikan gambaran ini skopos. 如果我用这个话来说，这个就是 skopos。 Skopos itu sasaran di mana saya itu harus mencapai sana, itu target akhirnya. skopos 的意思就是我如何能够达到那个重点。 Tapi Paulus mengatakan yang lebih penting adalah bagaimana kita tuh menempa diri, mempersiapkan diri, lalu mengarahkan semua untuk mencapai target itu. 但是保罗在这里就说到，最重要的就是我们如何能够尽全力的来达到那个重点。 Sehingga ketika kita memanahkan panah kita sampai ke sasaran itu telos. 因此我们可以把这个箭呢射出去达到那个
重点，那就是所谓的 telos。 Karena itu dia katakan, melainkan aku tuh mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. 因此呢，保罗说我在那里就是经历的追求，甚至呢我可以抓到他。 Dan dia mengatakan karena aku pun telah ditangkap Kristus. 他说因为我本身也是被神所抓住的。 Itu berarti dia itu melakukan ini semua karena dia itu sudah ditangkap. Berarti ini respon karena menerima anugerah. 他能够这样做的话，因为他深深的知道，他也曾经被神所抓住，这是他对神的话的这个回应。 Semua proses ini dia lakukan dengan sedemikian rupa karena dia memperoleh anugerah itu. 这一切的过程，他这样的去行，因为他已经领受了这个上帝的恩典。 Karena dia mendapatkan Kristus yang jauh lebih berharga. 因为他得着了基督，就是看为最宝贵的这个东西。 Dan dia ingin meneladani kehidupan Kristus itu. 因此保罗想效法基督。 Karena itu dia memberikan gambaran seperti orang itu sedang melakukan pertandingan. 因此呢，他就用一个人正在比赛的这个光景来形容他。 Kalau pertandingan itu kita mungkin bisa jatuh, bisa gagal. 在这个比赛当中呢，我们可能会跌倒，我们可能也会失败。 Tapi kita sadar ketika start itu dimulai, kita tuh berpikir garis akhir itu. 其实呢，当我们开始比赛的时候，我们的焦点总是看到最终的那个目标。 Dan kita itu mati-matian untuk berusaha capai garis akhir itu. 我们千方百计的想达到那个重点。 Karena itu dikatakan dia berlari-lari kepada tujuan untuk sampai memperoleh hadiah itu. 因此呢，他说他向着标杆直跑。 Mungkin dalam perjalanan pelari itu bisa jatuh. 可能在他赛跑的时候，这个赛跑者能够跌倒。 Tapi asalkan pertandingan itu belum berakhir, masih ada kesempatan dia bangun, lalu terus berusaha sampai akhir. 但是虽然如此，只要比赛还没有结束，他仍然有机会可以达到那个重点。 Karena itu dia mengatakan aku melupakan apa yang telah ada di belakang dan terus mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. 因此他就说忘记背后努力面前的，向着标杆直跑。 Setiap kita mungkin punya kesalahan, bisa salah, tapi terus arahkan fokus pada panggilan kita. 是的，我们有时候会跌倒，会犯错，但是让我们把焦点就是放在那个重点里面。 Itu telos. 这就是 telos 的意思。 Itu penata layan yang dewasa terus mengarahkan pada tujuan Tuhan dalam hidupnya. 一个成熟的这个管家，就是把他的经历，一生的经历，着重在基督的焦点上。 Karena itu Paulus itu menutup dengan bagian ini. 因此保罗用一句就这样的来结束。 Karena itu marilah kita yang sempurna itu berpikir demikian. 所以我们中间凡事完全的，总要有这样的心。 Yaitu kita yang sudah menerima Kristus yang dipanggil menjadi penata layan Tuhan. 我们这些已经蒙召成为上帝的管家的人， Pikir bagaimana kita terus menuju sampai menjadi penata layan yang dewasa. 我们必须试想我们如何能够达到成为成熟管家的这个目标。 Berarti fondasinya, dasarnya adalah kita harus mengalami kelimpahan anugerah. 它的根据呢，就是我们已经领受了上帝那丰盛的恩典。 Baru yang kedua kita komitmen untuk terus mengarahkan hidup kita mengenal dan meneladani Kristus. 那第二点就是让我们可以效法基督，认识基督。 Itu berarti kita berusaha terus mengutamakan Kristus. 因此呢，我们必须要尽力的想方设法的让基督成为首位， Dan mengimitasi Kristus, serupa dengan Kristus. 让我们可以像基督的这个经本一样，就是跟基督是相似的。 Dan terus mengarahkan fokus kita, pandangan kita sampai kita mencapai hal itu. 并且把我们的焦点着重在那个重点的这个点上。 Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak tahu betapa berharganya berada di dalam Kristus. 那这一切是没有办法让那些不晓得上帝的恩典的人去做的。 Karena itu di dalam kelas teologi ketika kita menjelang lulus, pendeta Yakub itu tanya kepada kita semua. 因此，当我还没有毕业的时候，当我要毕业的时候，这个雅各牧师就这样问我
Dia bertanya kalau kalian diberi kesempatan lagi masih mau enggak jadi hamba Tuhan? masih mau enggak menyerahkan diri sekolah teologi jadi hamba Tuhan? 如果说你还有机会的话，和有变数的话，你是否还是愿意来奉献自己，成为神的仆人？ Saya cuma jawab, saya mau tapi mungkin masuk lebih cepat. 我回答说，我愿意，可能我会更早的来进到神学院里面。 Karena saya orang ini bandel, saya melarikan diri dari panggilan Tuhan tuh 5 tahun puter-puter takut jadi hamba Tuhan. 因为我是一个很调皮的5年的时间，我更是在那里做迷场。 Karena saya tahu di gereja itu kadang-kadang hamba Tuhan tidak dituntut sebagai hamba Tuhan, tapi dituntut seperti Tuhan. 因为在教会里面，我知道，在教会里面没有让这个传道人成为传道人，乃是成为像上帝一样。 Misalkan saya pernah pelayanan, kita turun ke bawah ngambil barang aja, pakai celana pendek dimarahin. 就像比如说我从楼上下来要拿一些东西，但是我正在穿短裤，我被批评了。 Lalu dibilang kalau jemaat lewat gimana? Loh kan saya pakai celana. 我就跟他们说，我岂不是穿裤子了吗？ Dimarahin kalau saya enggak celanaan, itu memang itu hamba Tuhan yang kurang beretika. 那如果说我没有穿裤子的话呢，可以批评我，并且可以说我是没有道德的这个传道人。 Apalagi zaman sekarang celana pendek itu kan tetap tut gitu, bukan panjang. 其实现在的这个所谓的短裤呢，也是到膝盖以下的。 3/4 aja masalah, yaitu hamba Tuhan. 连4/3的这个裤子都被批评。 Karena itu saya tahu saya tidak sempurna, saya terus melarikan diri, tidak berani jadi hamba Tuhan. 因此我深深知道我是不完全的，因此我一直的跟上帝这个讨价还价，我不愿意去进入成为神的仆人。 Tapi akhirnya saya sadar justru jangan lari, justru masuk, tunjukkan hamba Tuhan itu ya kayak gini memang tidak sempurna. 其实最后呢，我就醒悟到，我们成为传道人，其实也不是很完美的人。 Karena itu kalau kita dipanggil menjadi penata layan, menjadi hamba Tuhan, jangan takut. 因此，如果说呼召我们成为他的管家的话，请你不要害怕。 Yang takut itu kalau dipanggil jadi hamba Tuhan tapi tidak ada Tuhan yang menyertai, itu menakutkan. 那最怕的就是我们被召成为神的管家，但是却没有神的同在，这是非常可怕的事。 Tapi ketika kita yang tidak sempurna itu dipanggil Tuhan dan kita taat, Tuhan akan mampukan kita. 但我们因此呢，当我们这些不完全的人被神呼召，上帝也让我们可以胜任这一切。 Dan akhirnya saya yang masuk sekolah teologi yang belum sebulan juga hampir dikeluarkan karena terlalu urakan. Iya, terlalu ketawanya itu katanya terlalu kencang. 当我进到神学院的时候，不到1个月的时间，我差一点就是被开除，因为我在那里非常调皮。 Pada akhirnya lulus juga bukan? 但是到最后呢，我还是毕业了。 Kalau saya bisa dipakai, kenapa Bapak Ibu tidak bisa? 如果像我这样的人，上帝可以用我，你们岂不是比我更好吗？ Yang dibutuhkan cuma satu, apakah kita melihat Kristus itu betul-betul berharga? 这最主要的就是是否在我们的心中，在我们的这个观念当中，神是最首要的。 Kalau ia utamakan dia, teladani dia. 如果说我们把他看成首要的，我们必须要效法他。 Dan dia akan mampukan kita untuk terus sampai kepada komplit panggilan kita jalankan. 因此，深信上帝会带领我们达到就是完美的这个成熟的管家。 Karena itu ketika giliran saya menjawab pada Pak Yakub Susabda. 因此呢，那个时候我跟这个唐崇业牧师回答说， Saya akan tetap menyerahkan diri, tapi mungkin perbedaannya satu. 我继续的把奉献自己，但是有一个不同的地方。 Saya akan masuk lebih cepat dan saya akan masuk ajak orang lebih banyak. 我如果说我要从进的话，我会更早的来进入神学院来学习， Agar lebih banyak orang yang diproses menjadi penata layan yang Tuhan dewasakan. 让就是更多的人可以被神所呼召，成为好的管家。 Bagaimana dengan setiap kita? Berapa lama kita melayani? Apakah kita memberi diri didewasakan oleh Tuhan? 那弟兄姐妹，我们在教会里面多年的服侍，是否我们也被神所帮助，让我们更加的成熟呢？
Utamakan Kristus, teladani Kristus, dan terus fokus pada panggilan Kristus. 我们必须要以上帝为首要的，我们效法他。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami ingin sekali lagi merenungkan panggilan setiap kami. 我们在天上的，我们再一次的来思想主你呼召我们的。 Tuhan mengatakan masing-masing diberi, ada yang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. 你赐给我们有5000、2000或者1000的这个恩赐， Meskipun berbeda-beda, tapi semua diberi. 虽然不同，但是每一个人都得做了。 Berarti itu menandakan tidak ada satupun dari kami itu yang tidak layak dipakai Tuhan. 这就意味着我们没有一个人在你面前是不配领受这个恩典的。 Sekecil apapun talenta kami, kami bisa dipakai Tuhan. 即便是这样，我们仍然是知道上帝要用我们。 Permasalahannya apakah kami mau dipakai Tuhan? 问题就是我们是否愿意被主所使用？ Apakah kami mau didewasakan Tuhan menjadi penata layan yang 是 lebih baik? 否我们可以被神所陶造，成为成熟的管家？ Karena itu ajar kami untuk boleh melihat Kristus itu berharga. 因此，主啊，求你教导我们，让我们可以看基督为至宝。 Sehingga kami bukan hanya mengutamakan Kristus, tapi juga meneladani Kristus. 因此，不但我们可以把基督看为首先的，也可以效法他。 Dan sesusah apapun panggilan kami, kami terus berusaha mencapai garis akhir. 虽然我们有许多的困难和难处，但是我们要尽力的来达到那个重点。 Pakailah hidup setiap kami, 让我们每一个人的生活， agar setiap kami ini boleh memancarkan Tuhan di dalam kehidupan kami yang unik masing-masing ini. 让我们可以在神的这个工作上有份。 Dan kami rindu melalui gereja ini setiap kami juga boleh bersaksi. 我们多么渴望在我们的教会里面，每一个人都可以成为好的管家。 Karena itu pakai kami, dewasakan kami, 因此，主啊，求你使用我们，也陶造我们， agar kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. 让我们可以成为荣明的这个器具。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。